بسم الله ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له صلاة وسلاما على خير نبي أرسلا وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره وولاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فأما بعد. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmat dan kurnia-Nya pada malam ini kita masih lagi dihimpunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama kita menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah dan dapat pula kita beriktikaf sementara menunggu kedatangan waktu Isyak, dan mudah-mudahan Allah menyampaikan kepada kita dengan waktu Isyak untuk sekali lagi kita menunaikan solat fardu Isyak pula secara berjemaah, dan mudah-mudahan keseluruhan amalan kita itu dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala termasuk di antara amalan-amalan soleh kita di sisi Allah kelak insya-Allah. Pada malam ini insya-Allah kita akan menyambung kembali perbincangan kita daripada ilmu faraid dan juga pengurusan harta pusaka. Setelah sekian lama kita tidak bertemu, dan pada malam ini alhamdulillah di penghujung bulan Syaban nak masuk kepada bulan Ramadan ini, kita berkesempatan untuk bertemu kembali, dan saya kira malam ni mungkin kita akan beberapa perkara kita akan bincangkan lebih kepada kita ulang kaji lah daripada hak yang kita dah bincang sebelum ini, di samping beberapa maklumat yang baru lah untuk kita tambah dalam siri kita mengetahui tentang pengurusan pusaka dan juga ilmu faraid ini. Baiklah, pada malam ini terlebih dahulu kita akan melihat tentang sebagaimana biasa siapakah golongan-golongan yang termasuk di antara ahli-ahli waris yang layak menerima bahagian-bahagian pusaka. Sebagaimana kita sedia maklum, ramai di kalangan waris kita ini kalau kita lihat berada di sekeliling kita lah. Tetapi seandainya jika kita meninggal dunia, sebenarnya hanya terdapat 15 orang di kalangan lelaki dan juga 10 orang di kalangan perempuan sahaja yang layak mempusakai apabila mana kita ini meninggal dunia. Itu pun jika kita tolak pembebas hamba yang terakhir itu, manakala zaman ni sekarang ni dah tak ada dah pembebas hamba, maka yang tinggal hanyalah 14 di kalangan lelaki dan 9 orang di kalangan perempuan. Daripada jumlah ini pula, hanya sekiranya kalau katakanlah dikumpulkan semua sekali, waris-waris yang berjumlah 23 orang ini, iaitu 14 di kalangan lelaki dan juga 9 di kalangan perempuan ini, kita mendapati bahawa hanya 6 orang sahaja yang tidak akan terdinding dengan waris-waris yang lain. Daripada 23 orang tu, hanya 6 orang sahaja yang bertanda merah itu yang tidak akan terdinding dengan waris-waris yang lain. Terdiri daripada, kalau sebelah lelaki itu, anak lelaki si mati, bapa, kemudiannya suami. Kalau daripada sebelah perempuan, anak perempuan si mati, ibunya dan juga isteri. Jadi hanya 6 orang sahaja yang maknanya tidak akan terdinding dengan orang yang lain, waris yang lain. Jadi itu hakikat dia. Kemudian daripada 23 orang ini, kita akan pecahkan mereka ini kepada beberapa kumpulan ataupun beberapa kategori lah waris-waris yang mempusakai. Ini supaya mudahlah kita maknanya melihat peringkat-peringkat mereka, dan juga dalam pengkajian ataupun pembelajaran kita ini kita mengenal pastilah siapa-siapa waris dia. Jadi waris-waris yang seramai 23 orang ini kita pecahkan mereka kepada, ada yang termasuk dalam waris utama yang dipanggil sebagai waris utama, kemudiannya waris ganti, dan terakhir adalah waris kedua. Jadi waris-waris itu nanti kita akan ketemuilah dalam kategori masing-masing. Sama ada waris utama,
waris ganti dan juga waris kedua. Jadi kita untuk peringkat sekarang ni masih lagi membincangkan daripada kalangan waris utama. Masih lagi membincangkan daripada kalangan waris utama. Kalau tak silap saya, kita berhenti itu setakat isteri ke anak perempuan, masuk anak lah. Jadi dia ada 6 orang. Dalam waris utama ni dia ada 6 orang, iaitu suami ataupun isteri lah. Tengok siapa yang mati. Suami ataupun isteri, pasangan lah kepada si mati. Kemudiannya ayah dia ataupun bapa, kemudian ibu, anak lelaki dan juga anak perempuan si mati. Ini orang-orang ini merupakan kategori yang pertama, iaitu waris utama yang kita akan lihat. Jadi saya tak ingat dah. Yang last hari tu kita berhenti sebab lama dah. Rasanya kita berhenti sampai sama ada kita bermula dengan suami dan isteri. Kemudiannya sama ada kita berhenti pada peringkat anak ataupun tak masuk lagi. Antara dua tu lah. Tak apa, malam ni kita akan buat ulang kaji sikit dan sedikit maknanya tambahan lah. Tak ada masalah, insyaAllah. Okey. Jadi waris utama. Laju sikit Waris utama ni terdiri daripada orang-orang inilah. Ada sama ada 6 ataupun 5 lah, bergantung kepada kita lihat macam mana bilangan dia. Jadi sebelum ni kita dah bincangnya ialah suami, bahagian suami dan juga bahagian isteri. Masihkah kita masih ingat lagi bahagian suami dan isteri ni? Suami-suami sekalian, isteri-isteri sekalian, masihkah anda ingat bahagian-bahagian masing-masing ni? Kalau pasangan masing-masing meninggal dunia, berapa agak-agaknya bahagian masing-masing? Ingat tak lagi? Kalau tak ingat ni susah ni, sebab kita nak cuti pula Ramadan ni. Ramadan ni insya-Allah kita tak jumpa lah. Kita jumpa selepas Ramadan nanti. Ini lepas Idul Fitri nanti. Lama pula tak jumpa. Kan insya-Allah. Jadi macam mana ni? Ingat tak lagi ni? Kalau tidak kena buat kuliah online lah daripada Masjid Kepayung nanti. Okey Okey. Dalam pembincangan nanti kita akan ketemui waris-waris ini akan memperolehi bahagian-bahagian mereka sama ada secara bahagian fardu ataupun bahagian asabah. Ini saya nak kena peringat semula lah, sebab takut lama kita tak jumpa ni, tak bincang ni, takut tak ingat balik apa di bahagian fardu dan juga apa di bahagian asabah. Bahagian fardu ni ialah bahagian yang Allah telah tentukan di dalam Al-Quran. Dia ada 6 bahagian. Berpandukan kepada surah An-Nisa ayat 11, 12 dan ayat 176. Ada 6 bahagian fardu yang Allah sebutkan, iaitu terdiri daripada pertama 1/2, separuh daripada 1/2, 1/4, separuh daripada 1/4, 1/8. Kemudian 2/3, separuh daripada 2/3, 1/3, separuh daripada 1/3, 1/6. Ini bahagian fardu. Dari segi pengiraannya nanti, kita akan mengira bahagian fardu dulu, waris-waris yang menerima bahagian fardu. Kemudian selepas selesai kita tolak campur apa semua, okey, bahagian fardu ini apa yang berbaki. Apa yang berbaki itu nanti yang disebut sebagai bahagian asabah, bahagian baki. Maka barulah diserahkan kepada waris-waris yang mendapat bahagian secara asabah, bahagian baki. Secara detailnya bahagian asabah ni dia terbahagi kepada 3 lah. Secara detail dia, secara maknanya terperincinya, ada yang dipanggil sebagai asabah bin nafsi, asabah bil ghairi dan juga asabah ma'al ghairi. Golongan asabah ni golongan yang menghabiskan. Okey, golongan yang menghabiskan bahagian-bahagian yang telah setelah mana ditolak pada bahagian fardu. Bahagian-bahagian fardu nanti. Okey, tapi dalam pengiraan nanti kita akan buat secara umum je, kita akan sebut secara asabah sahaja. Kita tak detail lah. Cuma nanti pada bahagian asabah nanti kita akan memperincikan semula bagaimana. Secara asasnya golongan yang mendapat secara asabah bin nafsi ni orang lelaki lah. Semua orang lelaki, waris lelaki yang kita sebut tadi, kecuali 2 orang. Kecuali 2 orang sahaja yang tak dapat bahagian asabah, iaitu pertama suami dan yang kedua saudara seibu lelaki.
Adik-beradik lelaki seibu, saudara seibu lelaki. Asabah bil ghairi pula adalah golongan perempuan yang mendapat asabah dengan sebab kerana mereka ni bersama dengan saudara lelaki mereka. Golongan perempuan yang mendapat bahagian secara asabah disebabkan kerana ada saudara lelaki mereka. Ada 4 orang, terdiri daripada anak perempuan, cucu perempuan daripada anak lelaki, saudara seibu sebapa perempuan, dan saudara sebapa perempuan. Ada 4 orang. Manakala asabah ma'al ghairi ni pula ialah golongan perempuan yang menghabiskan bahagian baki. Ini sebenarnya kalau menurut guru kami Al-Fadhil Ustaz Abdul Halim, masyarakat kalau tak belajar faraid dia kurang mengetahui bahawa orang perempuan pun boleh menghabiskan baki. Sebab biasanya orang anggap orang yang menghabiskan baki ni orang lelaki je. Tetapi sebenarnya ada di kalangan wanita yang boleh menghabiskan baki dalam waris-waris ni, dan mereka ni ada 2 orang, iaitu terdiri daripada saudara seibu sebapa perempuan dan saudara sebapa perempuan. Ini dalam keadaan apabila mana mereka bersama dengan waris perempuan ke bawah yang terdiri daripada anak perempuan, cucu perempuan daripada anak lelaki, dan cicit perempuan daripada cucu lelaki daripada anak lelaki. Tu nanti kita tengoklah secara terperinci nanti. Ini gambaran umum dulu. Sebab takut nanti bila sebut nanti bahagian fardu, bahagian asabah ni takut tak ingat dah wujud pada bahagian mana. Okey, boleh Baik, sekarang ni kita nak masuk kepada kategori waris utama. Okey, waris utama sebagaimana saya nyatakan tadi dia ada 6 golongan, 6 orang. Daripada golongan waris utama ni dia ada 6 orang. Iaitu terdiri daripada siapa? Suami, isteri. Jadi suami isteri hak mari malam ni kena ingat betul-betul lah, kena perhati betul-betul. Kemudiannya anak lelaki, anak perempuan, ibu dan juga ayah. Okay, ini golongan utama. InsyaAllah kita akan cuba bincang lah. Kalau tak boleh maknanya secara terperinci pun, secara keseluruhan pun kita akan tengoklah sekadar yang mampu pada malam ini sebagai buah penutup orang kata untuk Ramadan ni. Lepas ni Ramadan ni main dulu, cuba pusing-pusing tengok dulu nota-nota tu. Lepas Ramadan nanti kalau katakanlah kita bersua kembali, kalau ada masalah apa-apa boleh rujuk, tanya kan kat mana tak faham ataupun perlu ulang. Malam ni pun tak tanya lagi ni, ada kat mana bahagian kena ulang tak tahu. Tak apa, kita ulang dulu. Kita ulang dulu secara overall, secara keseluruhan. Baik. Pertama, bahagian suami. Menyentuh bahagian suami ni punca kuasa dia ataupun dalil yang membolehkan suami ni mendapat bahagian dia dalam faraid adalah daripada firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 12. Okey. Firman Allah dalam surah An-Nisa tu ayat 12 di mana Allah berfirman, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusina biha aw dain. Dan bahagian kamu suami-suami adalah 1/2 daripada harta yang ditinggalkan oleh isteri-isteri kamu jika mereka ini tidak mempunyai anak. Sekiranya isteri-isteri jika mereka ini isteri-isteri itu mempunyai anak, maka bahagian kamu adalah 1/4 daripada harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat ataupun telah dibayar hutangnya. Okey. Jadi kalau kita tengok sini sebenarnya Allah menganjurkan kepada kita proses pelaksanaan faraid ni dia berlaku selepas mana kita menunaikan hak-hak sematilah, yang terdiri daripada pertama pengurusan jenazah dia, kemudiannya hutang dia, wasiat, dan kemudiannya diikuti dengan pembahagian terpusaka lah. Itu secara umum dia. Secara detail ada lagi. Contohnya dalam masalah, contoh kalau katakanlah zaman sekarang ni orang buat hibah takaful ke, hibah amanah ke, banyak kan produk sekarang ni orang buat, kemudiannya orang buat ataupun orang buat tuntutan harta sepencarian ke. Jadi yang tu kena selesaikan dulu. Cuma saya tak panjangkan pada malam ni sebab
nak beri peluang kita bincang ni dulu. Kalau ada persoalan nanti kalau sempat barulah kita sambung kita akan cuba buka Baik, itu secara asas je. Maknanya bahagian lelaki ni, bahagian suami ni ada dua keadaan. Dengan syarat dengan syarat mereka. Pertama, suami ni akan mendapat 1/2 syarat dia jika si mati, yakni isteri dia lah, tidak dia itu mati tidak meninggalkan anak ataupun keturunan ke bawah. Maksudnya bermula daripada anak, kemudiannya cucu, cicit dan seterusnya. Jika dia tak ada, isteri itu mati tidak meninggalkan golongan ini, maka suami dapat 1/2 lah, bahagian penuh dia. Suami ni bahagian penuh dia bermula dengan 1/2. Tetapi sekiranya isteri itu mati dan dia ada anak, tak kira lah dengan sama ada suami hak yang dia meninggal ni, yang sama dengan ni sampai penghujung ayat dia ni, hak bercerai mati ni, ataupun mungkin daripada perkahwinan lampau dia. Jadi sebab tu maknanya dalam proses kita buat siasatan waris tu, masa kita nak tengok hubungan waris si mati dengan waris-waris dia ni, kita kena semak kalau bahagian suami ataupun isteri ni sekiranya si mati pernah berkahwin, berapa kali dia berkahwin, ada anak ke tidak, bercerai tu bercerai hidup ke bercerai mati, dan sebagainya. Sebab ada juga yang bercerai hidup tetapi masih dalam iddah, contohnya. Jadi macam mana pengiraan dia? Baik, jadi kalaulah katakanlah si mati ni, yakni isteri meninggalkan anak, maka suami dapat separuh daripada 1/2, iaitu 1/4, berdasarkan kepada surah An-Nisa ayat 12 tadi. Itu punca kuasa dia, dalil dia. Kemudian bahagian isteri pula, isteri di belakang sana, Allah berfirman, sambungan daripada ayat tadi, walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad fa in kana lakum waladun falahunna thumunu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dain. Para isteri pula memperolehi 1/4 daripada harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Maknanya kalau suami dia mati tu tidak meninggalkan anak, isteri akan dapat bahagian penuh dia 1/4. Jika kamu mempunyai anak, maka isteri memperolehi 1/8 daripada harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat dan yang kamu buat ataupun harta yang kamu tinggalkan. Jadi bahagian isteri pun sama juga, dia ada dua keadaan macam suami juga. Cuma isteri ni berbeza sikit dengan suami, bahagian penuh dia bermula dengan 1/4. Kalau suami tadi berapa? 1/2. Itu beza dia. Jadi kena ingat, takut tukar nanti. Ataupun buat sama rata berlaku. Suami dapat 1/2, isteri pun 1/2 juga. Okay, bahagian penuh isteri bermula dengan 1/4. Kalau suami 1/2, dengan syarat jika pasangan mereka ini mati tidak meninggalkan anak. Macam tu. Tapi sekiranya suami itu mati dan meninggalkan anak, maka isteri itu memperolehi sebanyak 1/8, iaitu separuh daripada 1/4. Boleh cuma keadaan ini sekiranya suami itu berpoligami. Suami-suami sekalian, sekiranya anda berpoligami, maka isteri-isteri ini dibahagikan bahagian ini secara sama banyak. Maknanya kalau dia suami itu mati tidak ada anak, maka dia ada isteri lebih daripada seorang, maka setiap isteri ini berkongsi pada bahagian 1/4. Bukan dapat 1/4 seorang. Begitu juga kalau suami itu ada anak dan dia berpoligami, maka isteri-isteri tadi berkongsi sama banyak pada bahagian 1/8. Bukannya masing-masing dapat 1/8. Pernah terjadi satu kes yang guru kami tunjuk beberapa kes-kes pelik yang pernah dia simpanlah rekod daripada perintah yang dikeluarkan oleh pejabat pusaka. Berapa kes pelik lah dia kategorikan, sebabnya berlaku kesilapan di dalam perintah yang dikeluarkan. Di mana berlaku kes di Kedah, seorang lelaki dia meninggalkan 3 orang isteri. Dia mati, dia berpoligami dan dia ada 3 orang isteri. Kebetulan waris lain tak ada dah kecuali isteri sahaja.
Dan suami ni dia tak ada anak apa semua, dia cuma ada 3 orang isteri ini saja. Jadi apabila dia meninggal, pejabat pusaka telah mengarahkan bahagian pusaka dia yang sebagaimana yang dikeluarkan oleh pejabat pusaka tu, ada dalam perintah yang Ustaz Walim dapatkan tu, salinan dia, di mana dia perintah tu dikeluarkan bagi isteri pertama, isteri kedua dan isteri ketiga itu masing-masing mendapat 1/4 disebabkan kerana suami itu mati tidak meninggalkan anak. Jadi setiap isteri itu 3 orang tu dapat 1/4 belaka. Baki 1/4 lagi, oleh kerana tidak ada waris yang lain dah, barulah pergi kepada Baitul Mal. Jadi 1/4 pergi kepada Baitul Mal. Bila tak ada waris yang menghabiskan lah. Lepas tu kita sebut tadi ada waris fardu, ada waris yang menerima secara asabah. Jadi waris asabah ni kalau tak ada, maka bahagian tu nanti akan pergi pada Baitul Mal. Baik. Jadi kesilapan dia di situ apa dia? Sepatutnya isteri-isteri tadi yang 3 orang tadi berkongsi pada bahagian 1/4. Manakala 3/4 pergi kepada Baitul Mal. Itu kaedah dia sepatutnya. Tapi berlaku kesilapan dalam perintah tersebut. Jadi jabat pusaka mengeluarkan perintah setiap isteri mendapat 1/4. Jadi 3/4 tu pergi kepada isteri-isteri, kan? Dan 1/4 lagi pergi kepada Baitul Mal. Jadi kalau ikut pengiraan sebenarnya tak betul lah. Melainkan di sana ada maknanya permintaan macam mana dalam perbicaraan tu supaya isteri ini dapat bahagian yang lebih. Sebenarnya dalam perbicaraan tu nanti waris boleh membuat rayuan kepada Baitul Mal sekiranya mereka perlukan pada bahagian yang diserahkan pada Baitul Mal tadi. Sekiranya Baitul Mal dan juga pejabat pusaka membenarkan, maka waris bolehlah mendapat bahagian yang diserahkan pada Baitul Mal tadi. Okey. Boleh itu cerita dia. Jadi kena tahulah bahagian ni. Kalau katakanlah ada suami-suami yang berpoligami ataupun merancang berpoligami, jadi kena letak dah, maknanya bahagian tu kalau dia meninggal nanti apa yang diperolehi oleh isteri. Jangan maknanya kita seronok masih hidup je lah. Lepas tu kebajikan anak dan isteri kita masa kita meninggal nanti diabaikan. Itu dilarang oleh Islam. Kita mesti maknanya buat perancangan dah daripada sekarang. Bila kita belajar faraid ni senanglah, kita boleh nampak dah maknanya apa bahagian yang kita tinggalkan. Baik. Itu kategori suami dan juga isteri dalam waris utama. Sekarang ni kita tengok dulu dia punya bahagian untuk anak lelaki dan anak perempuan pula. Boleh anak lelaki dan anak perempuan. Baik, bahagian anak lelaki dan anak perempuan pula, punca kuasa dia adalah daripada surah An-Nisa ayat 11. Okey. Untuk anak lelaki dan anak perempuan pula, punca kuasa bahagian mereka ini adalah datang daripada surah An-Nisa ayat 11, di mana Allah berfirman, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain fa in kunna nisaa'an fawqa ithnataini falahunna thulutsa ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisf. Allah mensyariat kepada kamu supaya mengenai pembahagian harta pusaka untuk anak-anak kamu, iaitu bahagian seorang anak lelaki menyamai 2 orang anak perempuan. Tetapi jika anak-anak perempuan itu lebih daripada 2 orang, maka bahagian mereka adalah 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh si mati. Dan jika anak perempuan itu seorang sahaja, maka bahagiannya adalah 1/2, yakni separuh daripada harta tersebut. Okey. Jadi pertamanya kita lihat pada bahagian anak lelaki. Bahagian anak lelaki yang sebagaimana disebut dalam ayat tadi, Allah menyatakan di mana anak lelaki ni bahagian dia adalah secara asabah, secara baki. Sekiranya si mati meninggalkan anak lelaki sahaja. Okey. Dan
sekiranya anak lelaki ni lebih daripada seorang, maka mereka ni dibahagikan secara sama banyak di antara satu sama lain. Maknanya tak bagilah, maknanya apa ni, pada bahagian asabah tu mereka berkongsilah sama banyak, sama rata lah orang kata. Dia tak bagi macam kalau kita tengok nanti untuk bahagian asabah bil ghairi, yakni sekiranya anak lelaki ini bersama dengan anak perempuan. Jadi kaedah dia, kalau sekiranya anak lelaki bersama dengan anak perempuan, pembahagian dia, anak lelaki akan mendapat, setiap anak lelaki akan mendapat 2 bahagian, manakala setiap anak perempuan mendapat 1 bahagian. Maksud dia macam mana? Maknanya kalau katakanlah ada seorang lelaki, seorang perempuan, hak lelaki ni dia dapat 2 bahagian daripada bahagian asabah tadi, hak perempuan akan dapat 1 bahagian. Maknanya ada 3 bahagian. Sekiranya ada 2 orang lelaki dan seorang perempuan, 2 lelaki dan seorang perempuan, maka setiap 2 orang lelaki ini, setiap seorang daripada lelaki ni dia dapat 2 bahagian. Maknanya seorang lelaki dapat 2 bahagian, 2 campur 2, yang perempuan tadi seorang dapat 1 bahagian. Begitu juga kalau ada 2 lelaki dan 2 perempuan. Maknanya yang lelaki tadi setiap seorang dapat 2 bahagian, maknanya 4 bahagian, dan setiap perempuan tadi dapat 1 bahagian seorang. Jadi ada 6 bahagian yang perlu dibahagikan daripada bahagian asabah. Okey, dia tak boleh buat, maknanya 2 orang lelaki, 2 orang perempuan dikumpulkan secara berkumpulan. Maksudnya macam mana? 2 lelaki satu kumpulan, ambil 2 bahagian. 2 perempuan kumpul jadi satu kumpulan, ambil 1 bahagian. Lepas tu bagi pula sama banyak macam tu. Tak betul. Sebab sekiranya bilangan lelaki lebih ramai daripada perempuan, maka bilangan bahagian mereka akan menjadi lebih kecil daripada bahagian setiap perempuan yang, anak perempuan yang mendapat bahagian mereka dalam asabah tersebut. Jadi setiap lelaki dan setiap perempuan, kena faham situ. Maknanya setiap lelaki dapat 2 bahagian, setiap perempuan dapat 1 bahagian. Gitu kaedah dia. Sebab saya cerita ni pernah berlaku di Terengganu ni, ustaz dia salah faham dalam kaedah pembahagian secara asabah ni. Dengan ada ustaz dia salah faham, dia buat secara majmuah, maknanya secara kumpulan tadi. Ada 4 orang anak lelaki dan 2 orang anak perempuan. Jadi 4 orang anak lelaki ni dibagi 2 bahagian secara berkumpulan, dan 2 orang anak perempuan tadi dia bagi 1 bahagian. Maknanya yang lelaki ni dapat 2/3, hak ni dapat 1/3. Dia pecah gitu. Jadi tak betul cara dia. Jadi dia akan menyebabkan bahagian lelaki nanti menjadi kurang. Kebetulan dalam kes ni, apabila mana dia rujuk pada kawan saya, yang rujuk ni hak perempuan, sebab dia sedar bahagian adik-beradik lelaki dia ni lebih sedikit daripada adik-beradik perempuan. Jadi dia pun rujuk balik pada ustaz yang lain. Kebetulan orang yang dia rujuk tu kawan saya, jadi kawan saya pun perbetulkan baliklah tentang cara pembahagian itu. Itu yang maknanya kita kena tahulah. Nanti nak faham lebih lanjut, dia kena buat pengiraan. Dia kena buat pengiraan supaya nampak. Cuma secara asasnya, satu lagi sebelum saya lupa, dalam asabah ni pembahagian baki asabah, yang mana kita tolak bahagian fardu, lepas tu ada baki yang dipanggil bahagian asabah ni. Bahagian asabah ni dia tidak tentu berapa bahagian dia. Dia tidak tentu berapa kadar dia. Macam tadi 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3 dan 1/6, tu tentu dah berapa kadar dia tu. Okey. Tapi asabah ni berapa kadar dia? Adakah dia 1/4? Adakah dia 1/5? Adakah dia 2/3? Ataupun berapa sebenarnya? Jadi sebagai maklumat awal, nanti kita nak tengok dalam pengiraan dia, kita akan cuba buatlah sikit-sikit nanti. Bahagian asabah ni dia tidak tentu berapa bahagian dia. Asabah ni kemungkinan dia dapat semua sekali, ataupun keduanya dia dapat paling banyak sekali berbanding dengan waris fardu.
Ataupun yang ketiganya, boleh juga dia dapat sama banyak dengan waris yang mendapat secara fardu. Ataupun yang keempatnya, dia mendapat kurang daripada waris yang mendapat secara fardu. Dan terakhirnya, yang kelima, boleh juga jadi juga orang yang menerima asabah ni dia tidak mendapat apa-apa, kosong. Dipanggil sebagai asabah bila syai'. Dia mendapat bahagian asabah baki, tapi setelah ditolak bahagian fardu, hak tinggal kosong, maka itulah bahagian dia. Jadi tak tentu bahagian asabah ni. Jadi kita tak nak letaklah kadar dia tu adakah mesti dia dapat banyak sekali ke, sikit sekali ke, ataupun berapa. Jadi dia bergantung pada kes. Nanti kita akan cuba lihat pengiraan dia. Okey, sambung hak bagi tadi. Anak perempuan pula. Anak perempuan dia ada 3 keadaan berdasarkan kepada ayat tadi, iaitu 1/2 sekiranya si mati mempunyai seorang anak perempuan sahaja dan tidak bersama dengan anak perempuan ini mana-mana anak lelaki. Maknanya dia seorang yang anak tunggal, ataupun hak lelaki ni mati dulu, anak lelaki mati dulu, tinggal dia je hak perempuan. Maka kalau dia seorang saja, anak perempuan akan mendapat bahagian sebanyak 1/2. Boleh ya? Yang kedua, sekiranya anak perempuan ni lebih daripada seorang, dan tidak juga, dan anak lelaki pun tak ada juga masa ni, sama ada memang tak ada langsung anak lelaki, ataupun anak lelaki ni mati dulu. Okey, maka jika hak perempuan saja lebih daripada seorang, 2 ke, 3 ke, 4 ke, 5 ke, maka mereka ni mendapat bahagian sebanyak 2/3. 2/3 ni merupakan bahagian fardu yang paling besar lah. Dalam kumpulan bahagian fardu tadi, 6 tadi kita sebut bermula tadi, kan? Ada 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3 dan juga 1/6 tu. 2/3 ni bahagian paling besar sekali. Dah dapatnya siapa? Golongan perempuan. Golongan perempuan. Jadi salah satu keadaan mereka dapat ni macam mana? Apabila kalau anak perempuan dia lebih daripada seorang, dan tidak ada anak lelaki bersama mereka, maka dia dapat bahagian sebanyak 2/3. Kaedah pembahagian dia sama banyak di antara mereka. Okey, tak adalah cerita adik-adik puang ni kalau hak yang kakak dapat banyak sekali, hak adik dapat sikit sekali, tidak. Dia bagi sama banyak. Kaedah dia. Kalau 2 lah, kalau 3 lah, kalau 4 lah, berkongsi sama banyak pada 2/3. Baik, dan terakhirnya bagi anak perempuan ini mendapat kaedah secara asabah bil ghairi. Bila? Ni masa bila mana ada adik-beradik lelaki mereka, iaitu anak lelaki kan, bersama dengan anak perempuan. Maka di sini pembahagian dia macam kita sebut tadi, setiap anak lelaki akan menerima 2 bahagian dan setiap anak perempuan mengambil 1 bahagian daripada bahagian baki tadi ataupun asabah. Dan asabah ini disebut sebagai asabah bil ghairi. Boleh nampak ni? Faham tak ni cerita ni? Ngantuk mata belaka ni. Okey, tak apa. Nanti pada kita akan cuba buat pengiraan bagi cerah mata. Ni saya nak tegang dulu sebab kita pun kek tak jumpa dah sebab Ramadan ni. Jadi mudah-mudahan cerita dulu ni bulan Ramadan ni balik mendengung belaka. Buat di rumah. Nanti kalau lepas Ramadan nanti insya-Allah kalau tak faham boleh tanya semula. Okey. Dan akhir sekali untuk bahagian waris utama ni ibu dan ayah. Okey, saya cerita dulu ni bahagian ni. Nanti kita akan cuba tengok satu persatu. Bahagian ibu dia terkandung dalam surah An-Nisa juga ayat 11, di mana Allah menyatakan dalil dia, okey, punca kuasa dia ialah wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Fa in lam yakul lahu waladun wa warisahu abawahu fali ummihi sudus fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Ini dalil ni dia sebenarnya merangkumi bahagian ibu dan ayah, bahagian ibu dan ayah. Okey, iaitu bahagian untuk kedua ibu bapa masing-masing 1/6 daripada harta yang ditinggalkan sekira si mati meninggalkan anak. Jika si mati itu tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh ibu dan bapanya sahaja, maka
bagi ibunya mendapat 1/3. Dan jika sekiranya dia meninggalkan adik-beradik lebih daripada seorang, maka ibu akan mendapat 1/6. Kesimpulan daripada bahagian ini ialah bahagian ibu dulu. Ibu ini mendapat 1/3, bahagian penuh ibu bermula dengan 1/3. Sekiranya si mati pertama tidak mempunyai anak dan keturunan ke bawah. Dan yang keduanya, syarat juga untuk mendapat 1/3 ni, adik-beradik si mati hanyalah seorang sahaja. Adik-beradik si mati cuma seorang. Tak kira daripada kategori seibu sebapa, saudara seibu sebapa, iaitu adik-beradik kandung, ataupun saudara sebapa, ataupun saudara seibu. Adik-beradik si mati ni, dia ada 3 kumpulan yang diambil kira, iaitu saudara seibu sebapa, iaitu adik-beradik kandung, saudara sebapa, dan yang ketiganya adalah saudara seibu. Okey? Jadi daripada kumpulan ini, kalau cuma ada seorang sahaja, tak kira lah daripada mana kumpulan pun, syarat dia seorang sahaja. Tak boleh seorang daripada setiap kumpulan. Daripada mana-mana kumpulan ni dia tengok seorang je. Okey? Kalau cuma ada seorang ataupun tiada langsung, maka barulah ibu ni boleh mendapat bahagian dia secara penuh, iaitu 1/3. Tetapi sekiranya ada keturunan ke bawah, maknanya anak, cucu ke, ataupun adik-beradik tadi lebih daripada seorang, tak kira lah daripada kumpulan seibu sebapa ke, seibu ke dengan si mati ni, maka ibu akan mendapat separuh daripada 1/3, iaitu 1/6. Tak kira lah campur ke daripada seibu sebapa dan sebapa, ataupun seibu sebapa dengan seibu ke, maka bila lebih je daripada seorang, maka tak dapat dah sebanyak 1/3 tadi. Dia dapat separuh daripada 1/3, iaitu 1/6. Kemudian dalam kaedah, apabila mana bersama dengan 3 orang, ibu ni bersama dengan bersama dengan ayah, ibu, dan juga sama ada suami ataupun ayah, ibu dan isteri, maka ibu akan mendapat bahagian, dipanggil sebagai bahagian itu sebagai 1/3 baki. Kaedah 1/3 baki. Nak faham 1/3 baki ni, dia kena buat sikit. Nanti saya rasa tak dan dah bunyi dah tu. Kita tak dan dah untuk pertemuan kali ni. Ni kita akan bincang pada bahagian ibu nanti. Okey? Itu cerita dia. Adik-beradik tadi pula, yang bahagian 1/6 tu ialah mereka ini sama ada mereka mewarisi ataupun tidak mewarisi. Kena ingat, mewarisi dengan sebab ayah tidak ada yang mendidik adik-beradik ni. Tidak mewarisi dengan sebab ada ayah hidup lagi, maka semua adik-beradik terdinding dengan ayah. Jadi di situ dia akan ambil peranan, ambil pengiraan. Yang ni kita akan tengok nak jelas nanti dalam kaedah pengiraan dia. Untuk bagi ayah pula, berdasarkan kepada ayat yang sama tadi, ayah ada 3 keadaan mewarisi. 1/6 jika dia mempunyai si mati ini mempunyai anak ataupun keturunan ke bawah. Mula-mula kalau ada keturunan ke bawah, maknanya anak ke cucu ke kepada si mati ini, maka beri dulu bahagian ayah tu 1/6. Kemudian jika tidak ada keturunan ke bawah, barulah diberikan kepada ayah ini dengan bahagian asabah, bahagian baki. Di sini bahagian baki ni sebab lelaki yang mewarisi, maka ayah dimasuk dalam kategori asabah bin nafsi, hak pertama tadi. Kemudiannya balik semula pada 1/6 tadi. Kalaulah keturunan ke bawah ni hak ada tadi, hak kita kata hak pertama tadi, jika si mati ni mempunyai anak ataupun keturunan ke bawah, ini lapis cucu ke lapis cicit ke, keturunan ke bawah tu jikalah perempuan sahaja, bukannya lelaki, maknanya cucu perempuan ke ataupun anak perempuan ke, cucu perempuan daripada anak lelaki ke, ataupun cicit perempuan daripada cucu lelaki daripada anak lelaki ke, maka ayah mendapat di samping 1/6, dia juga mendapat kadar baki ataupun asabah sekaligus.
Kaedah ni hanya ayah saja, dan ataupun kita tengok dalam waris ganti nanti datuk je hak boleh buat macam ni, di mana mereka mendapat bahagian secara fardu dan juga asabah serentak. Orang lain kalau dapat secara fardu je lah. Kalau dapat secara asabah sahaja. Tak ada cerita macam ayah ni. Kalau katakanlah keturunan ke bawah kepada si mati itu perempuan sahaja, maka dia boleh dapat 1/6 dan juga asabah sekaligus. Dapat dua kategori, bahagian fardu dan juga bahagian asabah secara serentak. Cuma bergantunglah, kalau bahagian fardu tu ada hak lebih, maka ayah akan dapat dalam bahagian asabah nanti. Kalau tidak ada, maka memadai sekadar fardu sahaja. Okey, itu cerita dia. Baik, ini kesimpulan dia. Kesimpulan daripada apa yang kita bincangkan tadi. Okey, ini formula dia. Okey, cerita-cerita panjang tu berdasarkan kepada ayat yang kita bahaskan tadi. Inilah dia formula kepada bahagian-bahagian yang diperolehi oleh kategori waris utama. Terdiri daripada ayah, ibu, suami, isteri, anak lelaki dan juga anak perempuan. Kalau A saja tu maksudnya asabah bin nafsi. A tambah tu, A plus tu maksudnya asabah bil ghairi. Tu formula saya buat lah. Kalau Ustaz Walim, guru saya tu dia buat A belaka. Okay. Saya mengasingkan di antara formula untuk asabah bin nafsi A saja, asabah bil ghairi A plus, dan asabah ma'al ghairi nanti A dan juga X. Buat macam tu, bagi mudah sikit nak beza okay. Boleh ini dia punya rumus dia. Okey. Dia nak faham ni, rumus ni dia kena buat sebenarnya. Dia kena buat secara kaedah siasatan waris. Tapi oleh kerana sebab masa terhad, jadi saya cuma malam ni ingat nak ulang kaji saja dulu untuk tuan-tuan bawa masa Ramadan nanti. Balik nanti dengunglah kat rumah. Fikir macam mana. Lepas tu ke Ramadan nanti, Aidilfitri nanti, tak faham, tanya balik. Okey. Yang ni kita tengok sikit kaedah pengiraan dia. Jadi dalam ilmu faraid ni, yang saya cerita tadi, dia cuma baru masuk kepada bahagian dua kemahiran ilmu dalam ilmu faraid, iaitu ilmu nasab dan juga ilmu fatwa. Guru kami Al-Fadhil Ustaz Walim menceritakan bahawa dalam ilmu faraid ni dia kena ada 3 ilmu baru maknanya boleh menguasai ilmu faraid, iaitu ilmu nasab tadi, ilmu fatwa, dan yang ketiganya ilmu matematik. Kena kira. Kalau tak kira, belum lagi boleh dikatakan menguasai ilmu faraid. Jadi nak kira ni kita tengok contoh kes. Jadi dalam masa yang berbaki ni saya ambil sikit sebab untuk kita faham cara macam mana nak buat yang berdasarkan kita cerita tadi. Cerita macam tadi memang balik ni tak ingat pula. Jadi nak ingat ni macam mana, kita cuba tengok dengan contoh kes. Pertama, kes yang pertama, seorang petani mati meninggalkan suami dan juga bapa serta harta berjumlah sebanyak RM400. Okey. Jadi bila kita dapat kes tu, kenyataan kes macam tu, fakta kes macam tu, kita buat gambar rajah hubungan waris. Macam yang tertera di situ. Okey, buat macam tu supaya memudahkan kita faham kes ni melibatkan siapa. Sebab kadang-kadang dalam penyataan kes yang diberikan oleh orang yang bertanya ni, kadang-kadang dia bersimpang siur. Jadi kita sebagai orang yang terima kes tu kena fokus balik, talk balik macam mana dia punya cerita tu, dengan antara lainnya kaedah menggunakan kaedah siasatan waris, buat gambar rajah. Ingat tak lagi buat gambar rajah macam mana? Tak ingat dah.
Saya ada buat saya ada rakam video saya dalam, tak silap saya, kuliah saya yang terakhir di kampung saya, Surau Al-Amin di Gomadak tu. Boleh tengok dalam Facebook saya. Kalau tak berapa jelas, nanti kena buat semula lah lepas Aidilfitri nanti. Kita buat semula sini Tapi boleh rujuk dalam Facebook saya tu, tak silap ada, saya buat dah di situ kaedah siasatan waris menggunakan gambar rajah dia yang sebagaimana saya terima daripada guru kami Al-Fadhil Ustaz Alim. Kalau tak jelas nanti dalam video tu, tuan-tuan boleh, maknanya dalam pertemuan kita akan datang tanyakan semula Baik. Cara dia macam mana kita nak buat? Okey. Iaitu cara dia ialah kita ambil si mati meninggalkan suami dan juga ayah dalam kes yang pertama tadi. Suami dalam kes ni dia layak menerima berapa bahagian dia? 1/2. Kerana isteri dia mati tadi tidak meninggalkan anak. Maka kita tulis pada kolom yang kedua ni, kolom yang pertama kita tulis dulu siapa waris dia. Kemudiannya kita tulis 1/2 untuk bahagian suami. Kenapa dapat 1/2? Kerana isteri mati tidak meninggalkan anak. Kalau isteri mati meninggalkan anak, dia dapat 1/4. Ayah pula dia mengambil bahagian asabah, baki. Kenapa ayah mengambil bahagian baki? Kerana si mati tidak meninggalkan waris ke bawah. Maknanya daripada anak ke cucu ke cicit ke tak ada belaka. Maka ayah mengambil bahagian asabah, bahagian baki. Kita tulis sebagai A. Okey. Itu kolom yang kedua. Kolom yang pertama kita tulis waris-waris dulu. Kolom yang kedua kita tulis bahagian yang kedua, kotak yang kedua ni kita tulis berapa kadar bahagian dia. Kemudian kita kena kira. Macam mana nak kira? Tengok berapa bahagian fardu yang ada. Dalam kes ini ada satu saja bahagian fardu, iaitu 1/2. Okey. Jadi kita ambil angka pembawah, iaitu 2 di sini. Angka pembawah ni kita naikkan ke atas, jadikan dia sebagai asal masalah. Angka pembahagi yang kita akan gunakan untuk bahagikan nanti bahagian waris-waris ni. Jadi 2 di atas ni, 2 di atas ni bahagikan dengan 2, maka kita dapat 1 darabkan dengan pengatas dia ni, maka bahagian dia adalah 1 untuk suami. Kemudian untuk bahagian ayah, kita mengetahui berapa baki yang diterima ialah 2 kat atas ni, asal masalah ni yang 2 ni, tolak 1, maka 1 lah bahagian ayah. Jadi dalam kes ni, ayah mendapat bahagian asabah dia ialah sebanyak 1/2 juga. Sama sebagaimana suami. Okey. Jadi dalam kes ni, tinggal lagi disebut si mati meninggalkan wang sebanyak RM400. Macam mana nak kira? Kena kira. Jangan tinggal begitu je, tak selesai lagi kes kita. Okey. Jadi nak kira, maka kita pun ambil RM400 tadi, RM400 bahagikan dengan asal masalah, iaitu 2 tadi. Bahagikan dengan 2, maka sama dengan RM200. Satu bahagian ialah RM200. Maka kaedah dia ambil balik RM200, darabkan dengan bahagian yang diperolehi oleh setiap waris ni 1, maka sama dengan RM200. Begitu kaedah dia, cara buat dia. Kalau bahagian ayah tadi, bahagian asabah dia ialah 1 juga, maka darabkan 1 juga. Barulah kita tahu berapakah kadar yang diperolehi oleh setiap waris. Maka dalam kes ni kita mendapati orang yang menerima asabah ni dia dapat sama banyak dengan orang yang menerima secara fardu. Kita sebut tadi. Okey. Tu kaedah dia. Cara nak buat pengiraan dia. Ni mudah-mudah lah kita guna ni. Kalau payah-payah nanti memang kena pakai kalkulator. Sebab tu dalam kuliah faraid ni, selain daripada bawa
pen, nota dan juga buku catatan. Kita kena juga bawa kalkulator untuk kira. Macam tu saya ambil satu kes lagi untuk biar nampak lagi Kes yang kedua, jika suami kalau tinggalkan anak pun sama juga sebenarnya. Kalau tinggalkan anak pun, anak lelaki, suami dengan anak lelaki lebih kurang juga, sebab anak lelaki ni dia dapat asobah juga macam ayah. Sama juga, dia akan dapat pengiraan dia macam tadi juga. Cuma bezanya sekiranya sebab saya buat datangkan kes ni di surau, ada satu tempat dekat dengan Kepung tu. Dia kata suami bukan. Yang ni bukan, yang ni kes ni lain. Kes ni anak dia akan dapat asabah tapi bahagian suami berubah suami dapat berubah. Okey. Saya tunjuk sikit. Walaupun dia dalam kes ni suami anak ni dapat asabah juga tapi dia lain sikit. Okey. Di mana dalam kes yang kedua, dalam kes yang kedua, di mana suami dan juga anak lelaki, suami dan anak lelaki, suami didapat dalam kes yang kedua ni 1/4 kerana si mati meninggalkan seorang anak lelaki. Dan anak lelaki ni dia akan mendapat bahagian secara asabah. Dia ambil baki. Jadi dalam kes ni, bila kita nak kira, kita tengok angka pembawah iaitu 4 ni. 4 ni kita naikkan ke atas sebagai asal masalah, angka pembahagi. Maka 4 di atas bahagi dengan 4 di sini, kita akan dapat 1 darab 1, dia akan dapat 1 untuk suami. Untuk bagi asabah, 4, angka 4 di atas ni kan, kita tolakkan dengan 1, dia jadi 3. Maka asabah bagi anak lelaki ialah 3. Boleh oleh kerana kes ni juga si mati meninggalkan RM400, maka RM400 dibahagikan dengan 4, iaitu asal masalah yang kita perolehi tadi ni. Jadi kita bawa sini untuk dibahagikan. Maka kita akan dapat RM100 bagi 1 bahagian. Macam tu boleh ni boleh congok ni. Senang je. Jadi RM100 bagi 1 bahagian darabkan dengan setiap bahagian yang diperolehi oleh waris. Kalau suami 1, kalau anak lelaki 3, maka dia menghasilkan jawapan RM berapa kalau suami? 100. Kalau untuk anak lelaki RM300. RM300. Macam tu. Jadi dalam kes ni kita akan tengok bahawa orang yang menerima asabah iaitu anak lelaki, bahagian dia lebih besar daripada ayah yang menerima, ayah dia iaitu suami kepada si mati yang mendapat sebanyak 1/4. Okey? Boleh jadi dalam kes yang pertama, yang saya kata tadi, orang yang menerima asabah ni kadang-kadang dia dapat sama banyak. Ada juga kadang-kadang dia dapat lebih banyak daripada orang yang menerima secara fardu. Macam kes yang kedua. Okey? Itu cerita dia. Tapi walau bagaimanapun dalam kes ini, masa saya buat contoh di surau dekat dengan Kepung baru-baru ni, ada jemaah kata banyaklah pula anak dapat. Ini kalau anak tu seorang. Kalau anak tu lebih daripada seorang, maknanya ada 3 orang. Maka bahagian asabah ni yang 300 ni, dia kena bagi sama banyak di kalangan anak tu kalau anak tu lelaki belaka. Macam contoh kes yang ke 3 lah. Yang kes yang ketiga ni, cerita dia anak dia ni lebih daripada seorang. Cerita dia, petani ni meninggalkan suami juga, tetapi anak dia ada 3 orang, lelaki belaka. Jadi bila lelaki belaka, anak ni hak yang kalau kita kira tadi, dia dapat bahagian asabah sebanyak 300 lah. 300 tu dia kena bagi sama banyak di kalangan
anak-anak ni sebab lelaki belaka. Maka 300 bagi, kalau dalam kes ni 4, jadi dapat berapa? Lebih kurang dalam 300, tak sampai 100 setiap seorang kan. Tak sampai 100 setiap seorang. Jadi masa tu bahagian suami tadi akan menjadi lebih banyak. Dan begitulah seterusnya. Kalau tambah pula anak perempuan, masa tu kena pula kira anak perempuan 2 bahagian bagi setiap seorang, dan anak lelaki ni anak perempuan ni 1 bahagian, manakala anak lelaki 2 bahagian setiap seorang. Kena kira pula. Jadi itu proses maknanya kita kena buat setelah mana kita dapat menentukan siapakah waris yang layak terima dan berapakah kadar yang dia boleh terima. Jadi kena kira pula. Maknanya secara kesimpulan dia, maknanya proses yang kita buat ni dia merangkumi 3 ilmu dalam ilmu faraid, iaitu yang pertama, bahagian menentukan nasab. Petok yang pertama ni dipanggil ilmu fatwa, ilmu nasab, iaitu kita menentukan siapakah waris yang layak terima setelah mana si mati ni meninggal dunia. Siapa waris yang layak terima, siapa waris yang tidak layak terima. Jadi di situ dipanggil ilmu nasab. Bahagian yang kedua kan, ni bahagian yang kedua. Bahagian yang kedua ni pula adalah ilmu fatwa, iaitu menentukan waris-waris ni berapa kadar yang layak diterima. Dapat secara fardu ke, dapat secara asabah ke? Kalau fardu, berapa fardu yang diterima? Adakah 1/2 ke, 1/4 ke, 1/8 ke, 2/3 ke, 1/3 ke, ataupun 1/6? Jadi kebolehan boleh menentukan kadar bagi setiap waris yang ada ini, maka itu dipanggil ilmu fatwa. Termasuk bahagian asabah dalam petok yang kedua. Adapun petok yang ketiga ini, sebab kita dah tahu tu, kita kena kira, tak ada tinggal macam tu. Sebab kalau tinggal macam tu akan menyebabkan berlaku kesilapan dalam pembahagian. Jadi kena kira. Bila kena kira ni supaya tahu nanti berapakah sepatutnya. Pertama, waris ni dah dapat 1/4 ke, 1/8 ke, asabah ke, berapa sebenarnya dia dapat. Kemudiannya kalau katakanlah ada pula nilaian, contohnya macam kes ni 400, berapa pula setiap seorang ni dapat, maka itu dipanggil ilmu matematik. Jadi dalam faraid ni dia ada 3 ilmu pula kena praktis, iaitu ilmu nasab, ilmu fatwa dan juga ilmu matematik. Boleh jadi itulah dia cerita sebahagian daripada golongan waris utama yang terdiri daripada ayah, ibu, pasangan iaitu suami ataupun isteri, dan kemudiannya anak lelaki dan anak perempuan. Cuma malam ni saya tak ada nak perincilah semua sekali kaedah pengiraan dia. Ada dah buat sebenarnya, tapi memang masa yang tidak sempat ni tak bolehlah nak kira semua sekali. InsyaAllah dalam pertemuan yang akan datang selepas Aidilfitri nantilah kita akan mendetailkan, menjelaskan kaedah pengiraan, contoh-contoh kes bagi setiap golongan dalam waris utama ni dulu. Kena tahu dulu selok belok dia. Sebab setelah kita faham contohnya syarat-syarat mewarisi bagi setiap waris ini yang saya sebutkan dalam perinci ataupun dalam ringkasan formula tadi yang saya tunjukkan ini. Ini ringkasan formula dia. Selepas mana kita tengok dia punya syarat-syarat tu, kita kena tahu macam mana nak menganalisa dalam setiap kes. Adakah semua ini terpakai, syarat-syarat ini terpakai dalam setiap kes ataupun bagaimana? Jadi masa tu kita kena tengok setiap kes tu, sebab setiap kes dia akan berbeza. Tuan-tuan sendiri pun yang ada dalam masjid ni pun, bagi setiap seorang ni kadar faraid dia pun berbeza. Dia tak sama. Tak boleh nak kata senanglah ustaz ada, saya nak tiru ustaz je. Tak sama. Jadi dia kena tahu. Jadi nak tahu ni
insya-Allah nanti dalam pertemuan akan datang kita akan memperincikan. Kalau yang saya ingat lepas tu kita baru memperincikan bahagian suami dan isteri rasanya. Cuma kita nak masuk bahagian anak tu, yang kemudiannya kita nak masuk bahagian anak tu tak sempat habis. Jadi malam ni oleh kerana sebab malam terakhir dah nak jumpa ni sebelum Ramadan, jadi saya buat kesimpulan dulu untuk semua golongan yang ada dalam waris utama sahaja. Ingat tadi yang saya sebut waris tadi ada berapa? 3 golongan. Waris utama, waris ganti dan juga waris kedua. Jadi ni peringkat yang pertama dulu, iaitu waris utama. Dalam waris utama ni saya buat kesimpulan dulu dia punya syarat-syarat dan juga bahagian-bahagian masing-masing berdasarkan kepada ayat dalam surah An-Nisa ayat 11 dan juga ayat 12 yang kita ceritakan tadi. Jadi perincian kaedah pengiraan ini kita akan buat dalam pertemuan yang akan datang. Sebab nak memberi faham macam mana kita nak tahu bila dia dapat 1/3, 1/6, asobah, 1/4, 1/8 dan juga kaedah pengiraan khas dipanggil, iaitu pengiraan bagi 1/3 baki untuk bahagian ibu. Ni kena tahu juga cara dia. Sebab walaupun dia kaedah dia tak melibatkan ramai waris, tetapi dia ada satu kaedah pengiraan yang tak sebagaimana biasa, dia lagi sikit. Jadi hal tu kita akan buat bila dalam pertemuan akan datang, insya-Allah. Jadi saya rasa bolehlah kita berhenti dulu setakat ni ya perbincangan kita untuk penutup dan juga kesimpulan lah. Saya buat untuk bahagian waris utama terlebih dahulu. Mudah-mudahan sekiranya ada pertanyaan ataupun minat nanti kalau nak bila balik tu tengok pada perbincangan ini ada persoalan-persoalan yang nak tanya tu, jadi boleh bawa dalam pertemuan yang akan datang. Tulis dulu sepanjang Ramadan ni, praktis dulu contoh pengiraan yang saya beri tadi. Lepas tu kalau ada pertanyaan yang nak yang berlaku, mari timbul tanya, ustaz cerita ni macam mana sebenarnya, boleh bawa dalam pertemuan yang akan datang. InsyaAllah kita akan sama-sama teliti dan juga kaji bagaimana pembahagian dia dalam kaedah untuk waris utama. Golongan yang pertama iaitu waris utama. Boleh ke nak sambung lagi sampai pukul 10? Boleh nak pun habiskan, kita berhenti pukul 10 lah. Tapi saya rasa cukuplah sekadar tu ya. Dan saya untuk akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada Jabatan Kawasan Masjid dan juga para jemaah sekalian. Dan saya juga ingin memohon banyak maafan lah sempena dengan kedatangan Ramadan Mubarak ini. Sekiranya terdapat salah dan silap sepanjang saya diamanahkan untuk membincangkan bahagian berkenaan dengan ilmu faraid dan pengurusan pusaka ini. Mudah-mudahan Ramadan kali ini merupakan Ramadan yang terbaik untuk kita semua dan kita dapat melaksanakan ibadah dengan sebaik yang mungkin dan juga yang cemerlanglah kepada Allah SWT, dan akhirnya juga kita dapat bertemu semula dalam pertemuan perbincangan ilmu faraid dan juga pengurusan harta pusaka ini selepas Aidilfitri nanti insya-Allah. Sekali lagi saya mohon banyak maafan dan saya ucapkan terima kasih. Aku lebih mata tasma'un wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi